Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya ini. Dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Pada kesempatan ini saya ambil untuk melahirkan rasa syukur saya kehadrat Ilahi kerana masih memberikan peluang untuk kita semua hidup dan dapat bersama-sama di sini. Dalam siaran kali ini, saya akan membacakan novel sulung saya yang berjudul Rusuh di Kuala, bab 6, dengan tajuk Bunga Cinta Zahid dan Janet mula bersemi. Kita lihat bagaimana Zahid yang hanya anak seorang nelayan bekerja di kilang dapat menjalin hubungan dengan Janet yang merupakan mahasiswi Universiti Sains Malaysia dan anak seorang jutawan Cina yang bergelar Datuk. Jom kita lihat apa rahsia Zahid dan apa yang membuatkan Janet jatuh hati kepadanya. Pasti ada rahsianya. Jadi tanpa banyak basa-basi, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kerana teman-teman dan kawan-kawan masih setia bersama saya di sini. Ingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi dan termaktub di Lauh Mahfuz. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan yang kita tidak tahu waktu ini. Masanya akan menentukannya. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya hingga akhir. Sebagai tanda sokongan dan dokongan kepada channel ini, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk subscribe, like dan komen. Sokongan dan dokongan kawan-kawan dapat membantu channel ini terus berkembang dan akan terus ada di sini dan memudahkan kawan-kawan mengikuti dan juga dapat memudahkan kawan-kawan mengikuti video seterusnya dengan mudah. Ini kerana apabila kawan-kawan subscribe dan ikuti video saya, pihak YouTube akan menampilkan video baru dan juga lama di beranda YouTube kawan-kawan. InsyaAllah, channel ini akan dapat membantu kawan-kawan menambah ilmu kemanusiaan dan kehidupan. Ilmu mengenai kemanusiaan dan kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia sekalipun. Jika kawan-kawan ingin melihat video-video lain di channel saya ini, kawan-kawan hanya perlu klik atas nama saya. Di mana-mana video saya dan pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya dan kawan-kawan boleh tengok di situ. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini kerana pihak YouTube akan mencadangkan video yang boleh kawan-kawan ikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya.
Bab 6. Bunga cinta Zahid dan Janet mula bersemi. Akhirnya Zahid terpaksa angkat kaki dan tinggalkan persatuan yang dia bina selama beberapa tahun dan sudah mula menampakkan hasilnya. Minatnya dalam kegiatan kemasyarakatan terkubur tanpa nisan. Namun jauh di sudut hatinya, dia berazam untuk membina kekuatan ekonomi sebelum terjun semula di bidang kemasyarakatan. Zaid yakin sekiranya kedudukan ekonominya kuat, dia pasti dapat memenangi hati masyarakat dan mampu menghadapi pemimpin jenis yang hanya mahu nama dan kuasa itu. Malah dia yakin dengan kesungguhan, keikhlasan serta idea yang baik untuk menggerakkan persatuan, dia pasti dapat menyaingi pemimpin yang bermodalkan wang ringgit semata-mata untuk mendapatkan nama dan kuasa. Selepas dia meninggalkan persatuan, dia mengamati perjalanan persatuan dari jauh. Dia kecewa. Segala program yang digerakkan dulu mati begitu saja. Malah tiada program baru yang digerakkan. Mereka hanya menganjurkan program biasa-biasa. Tidak ada program kuat dan berterusan, misalnya menganjurkan program keusahawanan. Kemudiannya, mengenal pasti calon yang layak kepada pengeluar dana, misalnya Kementerian Belia, dan seterusnya membimbing mereka hingga menjadi usahawan yang berjaya. Dia sebenarnya telah mula memperkenalkan usahawan tani dengan meneroka tanah sawah yang terbiar menjadi ladang pisang, limau dan sebagainya. Ketika dia memimpin persatuan belia, dia sendiri telah turun berbincang dengan pegawai pertanian meminta kerjasama untuk memulihkan tanah sawah terbiar. Dia meminta Jabatan Pertanian memberikan bantuan memajak tanah, benih, baja serta bantuan teknikal. Setelah itu dia turun ke kampung mengadakan mesyuarat dan mengenal pasti ahli yang berminat dan mempunyai tanah. Selepas Zaid gagal mempertahankan kepimpinan persatuan belia tersebut dan kepimpinan baru mengambil alih kepimpinannya, maka persatuan belia yang pernah syarat dengan integriti kembali asal seperti mana sebelum dia mengambil alih dahulu. Dia kesal apa yang berlaku. Hakikatnya dia mempunyai pelbagai rancangan jangka panjang untuk masyarakat belia di kampung kelahirannya. Itu persatuan belia yang dahulunya menarik minat hampir keseluruhan masyarakat belia, malah seluruh masyarakat kini hidup segan mati tak mahu kembali. Zaid tidak lagi mempedulikan persatuan belia itu dan kini dia cuba membina kehidupan agar dapat membina kekuatan ekonominya sendiri. Namun dia masih meneruskan rutinnya yang biasa dan hidup sekadar cukup makan dan pakai. Niatnya untuk membina kekuatan ekonomi dirinya seolah-olah angan-angan Mak Jenan. Namun dia tidak akan berputus asa dan akan terus berusaha mencari jalan. Dia sedar Thomas Edison, pencipta lampu, berkali-kali gagal sebelum jaya mencipta lampu seperti mana yang kita lihat hari ini.
Walaupun lampu yang kita lihat hari ini itu telah menjalani berbagai inovasi, namun asasnya apa yang diciptakan oleh Thomas Edison. Dia amat yakin akan kekuasaan Allah. Allah Maha Besar, Maha Berkuasa, lagi Maha Mengetahui apa saja hajat hambanya yang membuat permohonan akan dikabulkannya. Yang penting, jangan sekali-kali berputus asa. Kita perlu semat di hati akan kemurahannya dan berusaha bersungguh-sungguh dan terus berdoa. Dan sesungguhnya doa itu senjata orang mukmin. Dalam dia termenung sendirian dan bermuhasabah diri, dia teringatkan Janet. Dia teringatkan cabaran keras Janet. Janet mahu dia kembali menerajui kepimpinan beliau, dan kemudiannya menerajui gerakan bantahan tebus guna tanah di perkampungannya seperti mana yang dikehendaki oleh Pak Hasan. Dia juga teringat pertemuan pertama dengan Janet. Pertemuan itu telah membawa kepada perkenalan, dan kini bibit-bibit cinta mula bertunas dan berkembang dalam hati dan jiwanya. Setahun yang lalu, ketika dia meredah keheningan subuh yang dingin untuk berjemaah subuh di masjid, dia bertemu dengan Janet. Kereta yang dipandu oleh Janet mengalami kemalangan kecil. Kereta Honda City milik Janet telah melanggar pokok tepi jalan berhampiran rumahnya. Zaid menghampiri kereta Honda City yang tersadai di tepi jalan. Zaid terdapat seorang anak darah Cina tersembam di atas steering kereta. Dia cuba mengetuk cermin sisi tingkap beberapa kali, tetapi tidak ada sebarang respon. Dia cuba membuka pintu, tapi gagal kerana pintu terkunci. Akhirnya dia memecahkan cermin tingkap belakang bagi membolehkan dia membuka pintu. Ketika itu, Zahid menggeletar. Imannya goyang melihat paha anak darah Cina yang putih gebu itu. Darah mudanya bergelegak. Iblis mula berbisik halus agar dia melakukan sesuatu yang curang terhadap anak darah Cina itu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia beristighfar beberapa kali. Dia keluar dan perlu membuka pintu sebelah pemandu. Dia menggoyang-goyangkan tubuh anak darah Cina itu. Bergerak, tetapi senyap kembali. Dia memegang bahu, menggoyangkan tubuh anak darah Cina itu beberapa kali. Namun, tetap sama bergerak dan kembali senyap. Oleh kerana dia merasakan anak darah Cina itu masih hidup, cuma dia tidak bermaya, lalu dia menarik keluar dan mengusung balik ke rumah. Semasa itulah, dia terhidu bau arak dan dia yakin anak darah Cina ini mabuk dan gagal mengawal perjalanan kereta yang dia pandu. Apabila sampai di rumah, dia minta ibunya menyiapkan tempat. Ibunya terkejut dan mulanya seakan-akan
marah kerana Zaid menggendong anak dara Cina bawa balik ke rumah. Selepas Zaid meletakkan anak dara Cina itu, lalu diceritakan kepada ibunya apa yang berlaku. Lalu ibunya ke dapur, mengambil air, menjelum kepala anak dara Cina itu. Ibunya juga membersihkan luka dan menyapu ubat. Zaid kembali ke kereta anak dara Cina itu dan membawa balik barang-barang milik anak dara Cina itu. Pagi itu solat subuhnya hanya di rumah. Setelah solat subuh, dia kembali menghadap anak dara Cina itu. Tiba-tiba dia terlihat anak dara Cina itu mula bergerak dan memandang kiri dan kanan. Apa yang berlaku dengan saya? Apa yang berlaku? Dan saya di mana? Matanya melihat. Tenang. Awak kemalangan. Saya temui awak di tepi jalan tadi. Kereta awak tersadai di sana, kata Zaid. Apabila mendengarkan itu, anak dara Cina itu cuba bangun, tapi tidak terdaya, jatuh kembali. Dia mencuba lagi, tetap gagal. Kenapa? Tanya Zaid. Mana dompet saya? Dalam tu ada berbagai dokumen penting. Kalau hilang susah saya, katanya. Tenang. Semuanya ada di tempat awak. Saya ambil tadi. Jadi macam mana awak nak ke hospital? Zaid mengajukan soalan. Tak payah. Semalam saya mabuk dan saya memandu tanpa haluan sehingga membawa saya ke sini. Cuma saya nak minta tolong awak dan nak minta tinggal di sini 2-3 hari. Saya nak relax. Cuma awak tolong uruskan orang baiki kereta saya, boleh? Tanya Janet dengan penuh pengharapan. Tak ada masalah. Tapi kami orang susah. Bolehkah awak tinggal di sini? Saya takut awak tak selesa tinggal lain. Nampak awak macam tak sudi saja, soal Janet. Bukan begitu. Kami orang susah. Awak tengok rumah kami. Kami makan apa yang ada saja. Tidak ada udang, ketam dan sebagainya. Bolehkah awak hidup macam kami? Saya tak kisah. Saya nak cari ketenangan. Walaupun rumah saya besar dan cantik, tapi hidup bukan macam satu keluarga. Masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Papa dan abang saya sibuk dengan bisnes mereka. Mama pula sibuk dengan persatuan dan kawan-kawannya. Saya ditinggal sendirian di rumah. Saya betul-betul bosan, ujar Janet. Awak bosan? Awak minum arak kerana nak lupakan semua itu, soal Zaid. Macam pendakwa raya di mahkamah. Ya, saya ingin lupakan semua itu. Tapi itu bukan caranya. Awak hanya boleh lupakan semua itu hanya sekejap masa awak mabuk. Dan selepas awak kembali normal, masalah itu datang kembali. Kami dalam Islam ada berbagai cara. Antaranya, banyakkan solat, zikirullah, macam meditation, dan banyak membaca Al-Quran. Dan pastinya amalan-amalan ini dapat mengatasi segala masalah. Agama awak juga tentu ada caranya, cerita Zaid panjang lebar.
Saya tak tahu. Keluarga saya tak pernah ajar tentang agama. Kami buat apa yang kami fikir baik dan betul. Upacara agama hanya jadi budaya dan ikutan saja. Saya tak tahu apa mengenai agama. Janet mengakui kejahilan dia dan keluarganya tentang agama. Janet telah mengambil keputusan untuk tinggal di situ selama 3 hari. Janet ingin menyelami kesusahan hidup keluarga itu. Mungkin setelah itu, Janet akan merasa amat bertuah dalam hidup keluarganya kaya raya. Segala keperluan dan keinginannya tersedia di depan mata. Janet hairan, walaupun keluarga itu hidup susah, makan dan pakai ala kadar dan kelengkapan rumah tidak semua ada. Tapi Janet nampak mereka tenang dan bahagia. Raut wajah mereka tidak pernah mempamerkan sebarang masalah. Kelakuan mereka lembut dan baik. Mereka tidak kelihatan kalut dan kecewa dengan kesusahan hidup mereka. Janet mendapati kedua anak beranak ini mempunyai pegangan agama yang cukup kuat. Dia lihat Ibu Zaid bersembahyang di rumah dan bila lapang dia akan membaca Al-Quran. Ketika Ibu Zaid bersembahyang, Janet melihat dengan jelas penumpuannya dan tidak pedulikan apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. Zaid pula sekiranya ada di rumah, dia akan berulang alik ke masjid. Dahulu, Janet merasakan bahawa kesenangan dan kemewahan hidup adalah kebahagiaan. Tanpa wang, kehidupan seseorang akan menderita dan sengsara. Hari ini dia hairan melihat keluarga ini. Walaupun hidup mereka susah, tapi raut wajah mereka sering kelihatan tenang dan bahagia. Janet sedar ini bukan lakonan. Sukar untuk manusia berlakon tenang dan bahagia sekiranya hati, jiwa dan perasaannya berkecamuk. Jadi, apakah rahsia mereka? Baik. Dulu saya rasa wang adalah segala-galanya. Tanpa wang, manusia akan hidup susah dan merana. Janet menyuarakan rasa hatinya ketika dia minum petang dengan Zaid di beranda rumah. Janet, wang bukan segala-galanya. Walaupun wang memang merupakan satu keperluan hidup. Kadang-kadang kita lihat seseorang itu hidup susah dan merempat. Kita ingat dia tidak bahagia. Hakikatnya, dia lebih senang dan bahagia daripada kita, cerita Zaid. Sebabnya, Janet ingin tahu. Dia terima segala ketentuan Tuhan. Dia tidak keluh kesah nasib malang yang menimpa dirinya. Dia yakin itu semua ujian Tuhan kepada hambanya demi untuk mengangkat martabat dirinya. Dia juga yakin akan ada hikmahnya yang kita tidak tahu waktu hikmah itu. Ujar Zaid. Apa maksud awak? Saya tak faham. Soal Janet. Dalam Islam, kami diajar mempercayai qadar dan qadar Allah. Ini adalah salah satu rukun iman. Qadar dan qadar itu
lah ketentuan Tuhan kepada hamba dia. Sebagai contoh, awak dilahirkan sebagai anak orang kaya. Semua itu telah tertulis sebelum kita lahir lagi, terang Zaid. Kalau macam tu, tak payahlah kita bersusah payah buat apa-apa kerana segala-galanya telah ditentukan. Balaskannya. Bukan macam tu. Kita tidak tahu apa yang Tuhan tentukan kepada kita. Tugas kita sebagai hamba, selain tunduk dan sujud, kita perlu merancang, berusaha dan kemudiannya berdoa kepada Tuhan. Baik. Hanya dengan doa saja tertolak kadar dan kadar Tuhan sebelum ini. Jika sukses, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, berterima kasih. Jika gagal, kita wajib terima tanpa keluh kesah. Tapi wajib kita selidiki puncanya. Jadi, jika inilah pendirian kita, jiwa kita akan tenang. Baik menyambung keterangan yang agak panjang. Oh, saya faham sikit anggotanya. Sejak perbualan singkat mengenai agama Islam, Janet mula meminati Islam dan mula mencari buku mengenai agama Islam dalam bahasa Inggeris. Menyedari itu, Zaid telah menghadiahkan Janet senaskah terjemahan Al-Quran bahasa Inggeris kepada Janet. Zaid berharap agar Janet mengerti dan faham mengenai Islam. Soal sama ada Janet menganut agama Islam atau tidak, itu kerja Allah untuk memberi hidayah. Lamunan Zaid mengenai Janet termati dan tiba-tiba dia teringatkan Pak Hasan. Orang tua itu menaruh harapan yang terlalu besar pada dirinya. Pak Hasan mahu dia menggerakkan bantahan tebus guna tanah di kampung kelahirannya. Walaupun dia sedar dia mampu menunaikan tanggungjawab itu, tapi hatinya masih keberatan. Luka lama walaupun dah agak sembuh, tapi parutnya tetap ada. Dia tidak mahu pisang berbuah dua kali. Apa yang harus aku lakukan? Desis hati kecilnya. Kalau aku, sahut cabaran Janet, terima gesaan Pak Hasan, aku sendiri telah mengkhianati azam dan tekad yang aku sendiri buat. Aku tidak akan bergerak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan selagi kedudukan ekonomi aku tidak kukuh. Detik hatinya. Tapi kalau dia biarkan begitu saja, kampung halamannya pasti bertukar wajah. Orang kampung hanya dapat melihat pembangunan dan kemajuan. Dalam waktu yang sama, Pak Hasan akan terus marah dan Janet pasti melabel dia sebagai pengecut. Kata hatinya lagi. Zaid menyadari bahawa dia tidak dapat memecah masalah yang mencengkam hidupnya ini. Dia lalu turun mendapatkan motosikal EX5 dan menuju pondok Kubang Ulu di Bukit Mentajam.
Dia ingin berjumpa Tok Guru Haji Jamaluddin. Dia yakin Tok Guru Haji Jamaluddin dapat membantunya memecahkan kebuntuan yang melanda dirinya. Apabila sampai, Tok Guru Haji Jamaluddin menyambutnya dengan baik. Tok Guru Haji Jamaluddin memang faham benar akan fi'il anak muda yang bernama Zaid. Jika ada masalah yang tak dapat diselesaikan, barulah nampak batang hidungnya. Jika tidak, jangan harap dia nak datang ke pondok itu. Zaid, apa masalah kamu kali ini? Suara Tok Guru Jamaluddin. Sebaik saja melihat Zaid melaburkan punggungnya di depannya. Macam mana Tok Guru tahu saya ada masalah? Tanya Zaid heran. Zahid, kalau kamu tak ada masalah, bayang pun tak nampak. Aku faham benar dengan perangai kamu, Zaid, ujar Tok Guru Haji Jamaluddin. Zaid tersengih. Dan menceritakan segala permasalahan hidupnya satu persatu. Tok Guru Haji Jamaluddin mendengarnya dengan tenang. Memang Tok Guru Haji Jamaluddin akan menjadi pendengar yang baik dan kadang-kadang sampai berkerut darinya. Mungkin sedang mencari solusi. Baik, dalam Islam memang telah tersedia cara kita mengatasi apa saja masalah, baik soal dunia maupun akhirat. Jalannya mudah saja. Kau solat sunat istiharah 2 rakaat, kau baca Al-Fatihah dan kemudiannya surah Al-Kafirun. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah kau baca Qulhu, kata Tok Guru Haji Jamaluddin. Lepas itu kamu bacalah doa. Ya Allah, aku memohon agar Engkau memilih mana yang baik menurut Engkau, ya Allah. Dan aku memohon agar Engkau memberikan kepastian dengan ketentuan-Mu, dan aku memohon agar kemurahan-Mu yang maha agung. Engkau yang maha berkuasa, sedang aku tidak tahu, dan Engkaulah yang amat mengetahui sesuatu yang masih tersembunyi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa persoalan ini nyatakan baik bagiku dan dalam agamaku, dalam kehidupan, dan baik pula akibatnya bagiku, maka berikanlah perkara itu kepadaku. Kemudian berikanlah keberkatan bagiku di dalamnya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa sesungguhnya hal itu tidak baik bagiku, jauhkanlah aku daripadanya dan berikanlah kebaikan di mana saja aku berada, dan jadikanlah aku orang yang rela atas apa jua anugerah-Mu, terang Tok Guru Haji Jamaluddin. Apa yang datang kuat dan mantap di hati kita, itulah pilihannya. Kadang-kadang kita akan beroleh alamat melalui mimpi, ujar Tok Guru Haji Jamaluddin. Zaid baru sedar. Dia sebenarnya terlupa kerana kalut memikirkan permasalahan yang melanda dirinya. Kini hati dan jiwa Zaid mulai tenang, setenang air di muara. Zaid akan melakukannya hingga mendapat petunjuk. Zaid yakin ini formula yang terbaik untuk dia mengatasi masalahnya. Alhamdulillah. Begitulah cerita novel Rusuh di Kuala bab 6. Bunga Cinta Zaid dan Janet mula bersemi.
Dalam bab ini, tadi kita dapat melihat bagaimana mereka berkenalan dan akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta. Dalam keadaan biasa, mustahil Zaid dapat menawan hati seorang anak dara Cina bergelar mahasiswi di USM dan juga anak seorang jutawan bergelar Datuk. Di sinilah keistimewaan Zaid yang patut dicontohi. Untuk mengetahui cerita seterusnya, kita ikuti bab 7 yang akan diupload di sini nanti. InsyaAllah. Mungkin channel ini akan diselang-seli juga dengan video-video lain yang berkaitan dengan ilmu kehidupan dan kemanusiaan. Okeylah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.